Kerana mereka ada unsur-unsur yang baru. Mereka ni diberi oleh Allah unsur-unsur kerohanian yang luar biasa yang kamu tak dapat lihat. Maka tu kita kena mengaji ilmu tasawuf. Tak tahu benda ni. Dengan sebab unsur-unsur inilah malaikat disuruh sujud kepada kita. Bukan pasal tubuh badan kita ni. Tubuh badan ni bukan pasal fizikal luaran ya. Fizikal luaran pun dah cantik dah. Cantik pada makhluk lain ni. Tapi dalam unsur-unsur metafizik dia bagai bahasa kita lanjut pengajian kitab Aqidatul Najin ke surat 194. Perkara yang harus bagi para rasul. Satu sifat harus bagi rasul lah. 4 sifat wajib bagi mereka, 4 sifat mustahil atas mereka, 1 sifat harus jaiz pada mereka. Begitu ya. Dan adapun yang harus bagi segala rasul itu iaitu kata musannif Syekh Sanusi daripada Matnul Barahin kitab dia, wa yazudu fi haqqihim alaihim assalatu wassalam ma huwa min al-a'radil bashariyah. Dan harus pada hak mereka itu alaihim assalatu wassalam barang yang ia daripada segala perangai manusia. Di manusia maka harus antara sifat mereka yang harus tu di mana mereka itu berperangai dengan perangai manusia. Kerana di manusia laqad ja'akum rasulun anfusikum, telah datang kepada kamu, nampak, seorang rasul daripada kamu sendiri. Nampak ya, bukan daripada jin, bukan daripada malaikat, daripada kamu sendiri manusia. Nampak tinggal lagi disebut sifat yang Tuhan letak kepada Nabi itu tinggilah. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufun rahimun tu dia nama Allah. Itu ada kat Nabi. Itu lebih ya Rasulullah daripada makhluk lain. Ya, yang dikata tadi saya dibaca satu kitab asing daripada Syekh Nawawi Al-Bandin daripada Nuruz Zalam, nama kitab tu. Sikit kelebihan Rasulullah harusnya bagi Nabi, kemuliaan bagi Nabi, kedudukan istimewa bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kata musannif, harus bagi mereka manusia allati la yuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah kal maradi wa nahwihi. Boleh faham ya? Yani yang tiada membawa kepada kekurangan lah. Walaupun dia sama macam kita, dia tu manusia biasa. Manusia biasa tapi tidaklah membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang tinggi seperti sakin umpamanya. Nabi Rasulullah SAW, Rasul-Rasul semua macam kita manusia biasa, tapi mereka ni terpelihara daripada segala kekurangan-kekurangan lah. Contohnya lupa, contohnya nyanyo, nampak tak? Contohnya ada penyakit pelik-pelik, gila babi ke, sawan tarik ke, tu kena jaga tu no. Tak ada lah panggil dekat depan. Batu tak ada, batu pun tak. Bersin pun tak Nabi kita Muhammad SAW, bersin pun tak. Sebab tu tak ada doa, bersin nak baca apa lah. Maka tu diambil daripada riwayat Nabi Allah Adam AS. Ketika Nabi Allah Adam AS ditiup roh, maka bangun duduk baginda. Bila duduk baginda Nabi Allah Adam, Allah jadikan dia bersin. Nampak tak? Bersin. Maknanya dia berfungsi lah. Paru-parunya berfungsi lah, otaknya. Nampak tak? Bila bersin, dia kata Alhamdulillah. Itu Nabi bawa cerita dengan kita. Jadi kita pun bila bersin, kata Alhamdulillah, mengambil daripada Nabi Adam AS. Nampak tak? Nabi pun baca Alhamdulillah, tapi Nabi tak bersin. Nabi tak bersin, nampak tak? Tidak menguap, tak ada, nampak sendawa, tak ada, makan kenyang, tak ada, nampak ya? Itulah, berlengkok tak ada, cerih malam tak ada. Itu Nabi. Tidak lah. Ini kekurangan lah. Kalau ada yang tu kat Nabi, nampak kekurangan lah. Duk sih-sih, hingwih, tak gitu. Semua tak ada kat Nabi. Ini keistimewaan. Ya, itu di antaranya kelebihan Rasulullah ni. Sebab itu dikatakan antara sebut
Nabi disuruh istiharkan kepada manusia, qul innama ana bashar mithlukum yuha ilayya. Katakan aku ni manusia macam kamu, macam mithlukum, misal macam kamu, bukan sama macam kamu. Jangan salah faham lah. Misal macam kamu juga aku ni, ya, punya apa nama, lahiriah, anggota yang sama dengan kamu, punya hati perut jiwa macam kamu, ya. Tapi dibezanya sikit, aku diwahyikan. Diwahyikan mana kata aku dilantik jadi rasul. Bila jadi rasul ni lebihlah daripada kamu, tak samalah macam kamu. Pada hakikat kemanusiaan kamu tidak ada perbezaan. Pada segi apa nama, daripada segi martabat kemanusiaan aku tinggi. Lebih dia kata Rasulullah, ya. Macam kita nampak banyak kali kan, itu beza kita nampak, ya. Rasulullah makan, kita makan, tapi makan Nabi tak macam makan kita. Cara makan Nabi tak macam cara kita. Nabi tidur, kita tidur. Nabi tak tidur lagu kita. Berdengkok sana sini, begitu begini, nampak tak? Saya ni hilang kain tabak kata lah. Nabi tak ada lagu tu. Tak. Nabi juga berjalan. Jalan Nabi bukan lagu jalan kita. Cara berjalan Nabi itu bukan jalan kita. Cara berjalan Nabi ni cara berjalan sa'i dia kata. Nabi bersa'i. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, sifat-sifat Nabi itu orang nak pergi sembahyang Jumaat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah fas'au ila, bersa'ilah kamu kepadanya. Nampak? Tuhan suruh. Itu cara Nabi berjalan, bersa'i itu. Makna kata jalan Nabi sepanjang hayatnya, jalannya seperti bersa'i. Itu dia, nampak? Itu lebih. Kita banyak cara jalan kan? Itu dia. Nabi berjalan Nabi begitu. Itu ketinggal jadi. Maknanya sampai dalam bentuk fizikal Nabi pun, sampai disebut Rasulullah kalau duduk, sama-sama duduk, bau Nabi tinggi pada bau semua orang. Kalau berjalan dalam kumpulan, Nabi tinggi pada semua orang. Kalau orang tu 6 kaki, Nabi 6 kaki lebih. Itu dia. Kalau orang tu 7 kaki, Nabi 7 kaki lebih. Ini kerja Allah. Itu kelebihan Rasulullah yang tidak ada persamaan dengan kita. Nampak kan? Tidak. Ya. Macam itulah yang disebut Nabi berkhatan daripada awal sejak beranak, ya, dan bagai-bagai lagi lah nanti kita sebut kelebihan Rasulullah itu insya-Allah. Dan inilah dia kata, bahagi yang tiga yang bergantung dengan segala rasul, iaitu barang yang harus bagi mereka itu, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia dan keluar dengan qaidul a'rad. Qaidul a'rad ini sifat ketuhanan, ya. Maka tidak harus akan mereka itu bersalahan bagi mereka menyesatkan akan mereka itu oleh Allah Ta'ala pada menjadi mereka itu akan Sayyidina Isa, akan Tuhan mereka itu, hanya keluar sifat ketuhanan itu dengan qaid. Ini kerana bahawasanya a'rad itu tentu ia dengan sifat bagi segala yang baru. A'rad ni a'rad sifat berubah-ubah, ya. Jadi tak boleh kita kata Nabi itu ada sifat-sifat ketuhanan kepadanya seperti Tuhan, tak boleh. Macam dipertuhankan oleh golongan Nasara terhadap Nabi Isa ibnu Maryam. Diangkat martabat Nabi Isa itu menjadi Tuhan. Ini tak betul. Ya, walaupun Rasulullah, Nabi Isa naik ke langit, Allah, Nabi kita Muhammad pun naik ke langit. Betul tak? Jadi dipahami oleh orang Kristian ni, orang Nasara, Nabi Isa naik ke langit ni dia Tuhan. Dia balik kepada bapa dia. Nampak? Kacau tu. Dia pulang pergi ke bapa dia. Itu yang kata dia ada Father's Day. Kita kata Father's Day je, Father's Day hari bapa kan. Maksud hari bapa tu sambutan dia lah. Tapi hari ni sudah jadi hari bapa tu diguna untuk seumurnya, merangi memuliakan bapa-bapa kita sendiri. Nampak? Asal mula Father's Day itu adalah hari meraihkan Nabi Isa di mana naik ke langit. Hari dia naik ke langit dia panggil hari Father's Day. Nampak? Itulah. Kita tak apa dah tu. Mother's Day pun serupa juga. Siti Maryam. Tapi kita sambut Mother's Day hari ibu kan. Ibu kita lah. Bukan Maryam. Jadi kita olah yang lain sikit tu. Begitu ya. Baik. Jadi makanya apa yang kata tadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ini walaupun diangkat naik ke langit, bukan artinya dia pergi kepada Tuhan sebagai anak Tuhan. Maka itu Allah mulakan dalam surah Isra,
dimulai dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Nampak? Dia tak kata Tuhan. Ayat tu maha suci Allah terpelihara daripada dipersekutukan seperti orang Nasara menyekutukan Allah dengan digantikan Allah dengan anak dan ibu. Al-Ugnum, Al-Ab, Al-Ugnum, Al-Um, Al-Ugnum, Al-Hayah. Itu Arab kata. Nampak tak ya? Jadi kematian Nabi kita Muhammad SAW bukan dia naik bagi menyembah Allah, dibawa naik oleh Allah, bukan dia naik sendiri. Ya. Makanya itu adalah urusan pekerjaan Allah sendiri. Maknanya dengan martabat sebagai abdun, memberi arti bahawa martabat yang paling tinggi bagi seorang hamba Allah adalah abdun. Kita kena capai makam abdun. Jadi nak capai makam abdun ni tuan-tuan, kita kena tegakkan dulu rububiyah, baru kita boleh tegakkan ubudiyah. Nampak tak? Kena ada dulu, kita kena tegak dulu rububiyah. Tauhid rububiyah tu kena mantap. Ya, mengasahkan zat Allah, mengasahkan sifat Allah, mengasahkan perbuatan Allah, mengasahkan nama-nama Allah. Itu rububiyah. Faham ya? Jadi kita sebagai abdun zahirkan pula sifat ubudiyah, iaitu mentauhidkan Allah pada segi syariah, hukum-hukum yang dibawa kepada kita daripada Allah. Kita pakai hukum Allah semata-mata, tak boleh pakai hukum lain dalam segi perundangan-perundangan yang ditentukan oleh ad-din, agama kita. Nampak? Undang-undang lain tak apalah, gunalah undang-undang kita, undang-undang jalan raya. Yang tu kita punya. Sebab tu dia ada hukum adat, hukum syarak, hukum akal. Nampak tak? Itu dia. Faham ya? Kita kena kuasai ilmu ni. Hukum adat, hukum syarak, hukum akal. Kena ada penuh, baru kita dapat laksanakan. Boleh beza antara adat dengan hukum. Itu dia. Jadi makanya mentauhidkan Allah panggil tauhidut tasyri'. Itu pertama sekali. Undang-undang hukum Al-Quran tu wajib dilaksanakan secara 100%. Tak boleh ganti, tak boleh ubah, tak boleh tambah, tak boleh berkurang. Nampak tak? Tak boleh olah. Ya. Itu yang pertama. Kedua, tauhidul qasdi wal iradah. 17 kali paling minima kita sebut dalam sembahyang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jua yang kami sembah. Ditekan dengan sabtu. Nampak? Baru jadi ia kepada Allah. Ya, wa iyyaka nasta'in, akan dikau jua kami minta tolong. Kita tidak menyembah yang lain melainkan Allah. Kita tidak bergantung minta pertolongan melainkan hanya kepada Allah. Semua pertolongan yang datang dalam kehidupan kita ini adalah datang daripada Allah, dengan Allah. Nampak tak? Mesti begitulah. Dan kita kena balik kepada Allah sebagai kesyukuran. Itu paling penting. Yang kedua. Yang ketiga, tauhidul ibadah. Yang ni berat. Kita kena asahkan Allah dalam beribadah. Artinya jangan menyekutukan ibadat kita hanya semata-mata kepada Allah. Ya, iaitu jangan ada unsur-unsur yang boleh mencacatkan, yang boleh merosakkan ibadat kita, iaitu asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil ni apa? Riak. Motif dia bukan semata-mata kerana Allah, ada motif lain. Sembayang nampak wajah tu mereka kepada Allah, tapi bukan kerana Allah. Nampak tak? Sampai ulama-ulama sufi menghaluskan kepada hikmah, sampai kepada tahap hikmah. Ya, kalau kita amal ibadat kita kerana syurga, itu pun sudah dianggap sebagai suatu kesalahan dalam mentauhidkan Allah. Nampak? Masih diistilahkan sebagai syirik lagi. Tapi yang tu kita buatlah. Jadi ulama membahagikan ikhlas kepada 3. Pertama, tauhid ikhlas. Ikhlas saudagar dia bagi. Orang putih kita give and take. Itu dah. Jadi pendek kata, kita buat perkara ada sebab. Yang tu tak apalah. Tauhid ikhlas ni dia ambil kira terpakai boleh pada martabat yang pertama,
pada golongan mubtadi, dia kata, golongan mubtadi, awal. Kita masuklah elementary stage orang putih, kata, nampak? Jadi makna kita bolehlah buat ibadat kerana ada sebab. So, Nabi pernah kata, kalau bukan kerana syurga, tidak ada akan orang buat ibadat di muka bumi. Nabi kata, kalau bukan kerana syurga, tidak akan ada orang buat ibadat di muka bumi. Makna kita boleh pakai ada ikhlas tu. Imam Nawawi dalam Fathah, dalam syarah Muslim, menyebut bahawasanya ikhlas itu dipanggil ikhlas saudagar. Ikhlas saudagar ni ikhlas yang bersifat memberi dan mengambil, menjual dan menagih. Sebab tu dipanggil sebagai bisnes, berbisnes dengan Allah. Sehingga ada ulama-ulama kita tulis kitab, ya, berbisnes dengan Allah. Bukan ulama kita, ulama Indon, daripada sampai begitu tinggi, advance thinking dia tulis kitab, ya. Kita sembahyang, puasa, zakat, haji, ini semua ada imbuhan, ada ganjaran, ada pahala. Ini lebih kepada bisnes, makna bisnes lah, nampak tak? Ya, maka Tuhan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, maukah aku tunjuk kepada kamu perniagaan? Adullukum ala tijarah, perniagaan, nampak tak? Dengan perniagaan itu kamu akan terselamat daripada azab yang keras. Tu'minuna billah, beriman dengan Allah. Wajahidu fisabilillah, kemudian berjihad dengan sabilillah. Ulaika, mereka adalah orang-orang yang berjaya. Rupanya kita sembahyang, puasa, zakat, haji ini termasuk dalam urusan bisnes dengan Allah. Nampak? Saya ada bisnes dengan Allah. Bisnes ni bukan mesti kita berniaga saja, jual beli barang, nampak? Berurus, berkomunikasi, berbantu-bantuan, termasuk dalam ta'awun, kita bertolong-tolongan, dalam bisnes juga. Sebab itu kita guna, kan, ada bisnes saya hari ini, ada bisnes sikit dengan beberapa orang ni, tak dapat kita nak begini, saya tak dapat hadir kerana saya ada sedikit bisnes. Bisnes ni bukan menjaga duit ya, termasuk urusan-urusan kehidupan, urusan masyarakat, urusan untuk menyelesaikan apa juga masalah. Ada kita panggil bisnes secara umum lah, kita faham, ya. Baik. Jadi makanya balik kepada apa yang kita sebut tadi, Rasulullah, ya, di mana bersih walaupun dia bersifat dengan aradiyah. Aradiyah ni berubah-ubah macam kita jugalah. Ada sakitnya, ada sihatnya, ada amannya, ada tekanannya, nampak ya? Ada mudanya, ada tuanya, ada tenangnya, ya, ada gelisahnya. Nabi sama juga macam kita. Itu kita panggil a'radiyah. Makhluk manusia ni bersifat a'radiyah. Ya, itu sentiasa berubah-ubah. Bila kita makna Allah jadikan demikian itu supaya kita faham, ada yang mentadbirkan kita, ada yang mencoba atur kita, ada yang mengurus kita. Kalau tidak ada perubahan, itu kita lah. Pasal kita boleh tong sini. Tak? Aku tak mau sakit. Boleh tak? Tak boleh. Ya? Nak kena sakit juga. Dalam tu juga penyakit, dia sakit. Ya. Nampak? No? Tak itu lah. Nak makan tu, makan suplemen tu, makan suplemen nak bagi sihat. Nampak tak? Suplemen tu bagi dia sakit balik. Nampak? Salah gabungan, salah pilihan, salah tata cara pengambilan dia tadi, dia tukar jadi penyakit. Nampak? Itu dah kena jaga. Ini artinya kita ditadbir. Maka tu kita kena puji yang mentadbir kita. Wajib kena puji sehari paling minimum 17 kali Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak? Kalau kita puji tadi dengan faham tadi yang kita sebut tadi dah, ya. Kerana segala-galanya datang daripada Allah, di bawah Allah, ditadbir oleh Allah, maka kita akan dapat imbuhan ganjaran yang cukup tinggi, berat pada timbangan. Nampak dah? Tidak lah. Tidak, itu yang kita nak kata tadi ni. Baik, sambung lagi kita. Jadi maka tadi yang masuk dalam sampai tengah dengan kolom yang kita baca tu, tetapi masuk dalam al-arad yang bergantung dengan malaikat. Maka sebab itulah dikaitkan dengan katanya al-bashariyah, yakni a'rad manusia, sebab keluar a'rad malaikat seperti bukan malaikat lelaki dan bukan perempuan. Kita a'rad malaikat pun a'rad juga, tapi kita keluar daripada kumpulan malaikat ni. Malaikat dia tidak ada a'radiyah, dia tidak ada a'radiyah, dia tidak ada lelaki, tidak ada perempuan. Macam mana kita ni? Dia tidak tidur,
nampak tak? Dia tak makan, dia tak minum, nampak tak? Dia tidak berpelesiran, tidak bergerak seperti kita dengan bebas. Dia bergerak semua dengan hukum, nampak tak? Kalau duk rokok tu lah sampai kiamat. Duk sujud tu lah sampai kiamat. Yang sujud tak terfikir pula, mai kita tukar buat rokok pula dah. Nampak tak? Dan dia juga tidak akan diganti oleh Allah. Yang duk rokok tu Tuhan tak kata, hampa rokok sekian lama lepas tu aku jadi sujud pula. Tak pun. Ya? Sampai kiamat duk sujud tu lah. Sampai kiamat duk kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tu dia duk baca berpetang siang malam, nampak? Mereka tidak ada tertanduk kepada cuaca, tidak tertanduk kepada musim, tidak tertanduk kepada jihad, tempat dan sebagainya. Ya, mereka hanya berjalan di atas perintah yang diberi Allah dengan satu saja kaedah yang diberi oleh Allah, iaitu mereka melaksanakan titah perintah Allah, berurus dalam urusan memberi khidmat kepada manusia. Maka itu tu Adam bila dicipta jadi, Allah perintah malaikat sujud pada dia. Itu dia punya servis. Sujud ni artinya memberi khidmat, servis kepada manusia abadi. Bukan sujud masa tu ya. Jangan salah faham kan? Nampak? Ya. Mereka sentiasa sujud kepada Adam, kepada Bani Adam, tuan-tuan. Kepada kita ni. Nampak? Boleh faham? Ya. Yang kata masa tu malaikat sujud, iblis tak sujud. Nak jadi cerita, ketika itu Allah perintahkan para malaikat sujud. Buat pertama kali bila siap Adam tadi ini tercipta, maka diperintah sujud. Ketika itu iblis enggan sujud. Illa iblis Aba Ustakbar, kerana dia adalah orang yang cukup sombong, kata Allah. Nampak ya? Ada urusan sujud, memang malaikat sentiasa sujud secara abadi. Nampak? Tengok, kita dapat cahaya lampu. Cahaya lampu ni kita dapat daripada cahaya lampu. Cahaya ni adalah unsur malak, unsur malaikat. Nampak tak? Siapa boleh cari hakikat cahaya ni? Kita boleh dapat cahaya, boleh bentuk cari cahaya, boleh buat unsur-unsur yang untuk melahirkan cahaya, tapi kita tak boleh kenal apa itu cahaya secara hakikat. Betul tak? Betul lah. Kita boleh makan, kita reti gula, kita tahu manis, kita tahu dia ada pada sekian-sekian bahan yang boleh manis, tapi kita tak boleh mengenal hakikat manis. Kenapa dipanggil dia manis? Kenapa dia manis? Yang ni kita tak tahu hakikatnya. Balik kepada Allah. Itu unsur malak. Unsur malak. Nampak tak? Kehijauan dalam tumbuh-tumbuhan hijau. Tumbuh-tumbuhan itu hijau. Kita panggil apa? Klorofil. Hakikat klorofil itu kita tidak tahu, melainkan Allah. Ya, berlarinya keren dalam dalam tembaga dan wayar-wayar tembaga tadi ini melahirkan satu tenaga listrik. Kita panggil tenaga listrik itu, kita tidak tahu hakikatnya, melainkan Allah. Ini malam. Itu artinya malam. Faham? Sebab tu malam ni dia tidak ada anggota lahiriah macam kita. Bertangan, berkaki, tidak ya. Kecuali bila nak dizahirkan dalam satu keadaan di mana seperti Jibril nak dizahirkan untuk bertemu dengan Nabi, dijadikanlah Jibril itu dalam rupa manusia. Datang pula rupa manusia pula, dia mesti ada macam rupa siapa. Oleh dia pilih malaikat Jibril ni kalau nak mari jumpa Nabi dalam rupa Dahar Al-Kilbi, nama sahabat Nabi. Nama dia Dahar Al-Kilbi. Dia ni seorang sahabat Nabi yang cukup handsome lah, cantik. Di mana-mana dia pergi, orang dia tengok puji dia. Oh, ini handsome tu. Itu nama dia Dahar Al-Kilbi. Jadi Jibril kalau jumpa Nabi, rupa lagu dia pilih yang rupa yang paling tak elok lah, yang paling terelok. Itu satu kekhususan yang Allah jadikan para malaikat. Bila bertemu dengan Nabi, dia kena rupa manusia. Rupa asal Jibril hanya Nabi sajalah boleh nampak. Diberikan Allah kepada Nabi untuk melihat dengan mata kasar Nabi. Itu bila tengok sekali, oleh kerana begitu punya special, istimewa, indah yang luar biasa, kecantikan yang tak dapat digambarkan, jatuh pingsan. Pingsan bukan Nabi takut, terkejut. Kerana terlalu mahsyuk dengan keindahan kecantikan Jibril tu, ya. Tidak, jadi pingsan. Pingsan tu bukan takut, tapi dalam keadaan
melihat Jibril itu satu malaikat yang punya cantik terdapat, ya, cukup cantik luar biasa, dengan 600 sayap dia. Nampak begitu indah, ya. 2 kali Nabi tengok rupa Jibril. Sahabat Nabi seorang dapat tengok. Siapa dia? Abdullah ibnu Abbas. Pasal Nabi ada doa, ya Allah, ajarkanlah pada kanak-kanaknya al-mutakwil dan al-mutafsir Al-Quran. Itu dia nampak. Nabi ajar betul tak dia kena kenal lah sahibul wahyi, yang bawa wahyi itu Jibril, dia kena kenal Jibril, nampak. Pasal ilmu Quran, dia kuasai ilmu Quran, ilmu tafsir, ilmu ta'wil, maka dia kena tengok juga Ruhul Amin yang bawa mari kepada Nabi, iaitu segala wahyi-wahyi daripada Al-Quranul Karim. Maka dia kena tengok rupa tu, dan dia tengok sekali, dapat tengok Jibril rupa asli. Nampak dah? Nabi beritahu, Nabi kata, ya Abdullah, hang dah dapat tengok Jibril lah, maka aku bimbang mata kamu akan jadi buta. Betul lah. Umur dia 21, mata buta. Buta terbaik. Tu dekat tu kekuatan dia boleh tahan, nampak 21 buta. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tu dia nah. Kubur dia ada Taif sekarang. Kubur dia tuan-tuan ada di Taif. Jadi siapa yang pergi Taif, Nabi ziarah kubur dia ada pasal ya. Kalau cakap pergi beli buah delima rugi. Kebanyakan pergi beli buah delima, pergi Taif dia apa? Pergi cari buah delima. Sampai tak ada sangat ke buah delima di Kulim ni. Betul lah. Nabi cari buah delima. Nampak penat je. Nombor 1 tengok buah delima, kedua tengok monyet. Ya. Monyet bongkok merah. Nampak? Pergi Taif tengok itu. Tinggal 500 fadilah salat jamaah di masjid. Tak cerdik. Satu hari tinggal Mekah, pergi ke Taif. 5 waktu sembahyang jamaah Masjidil Haram tinggal. 1 sembahyang 100. 5 sembahyang 500 hilang. Hanya nak pergi tengok buah delima. Nak pergi makan buah delima, pergi tengok monyet, pergi tengok kebun anggur yang Nabi kena baling batu. Semua tu tak sunat pun. Tak sunat. Kalau sunat betul. Sunat tak sunat satu ya. Ziarah makam ulama-ulama. Makam Abdullah ibnu Abbas. Makam Syekh Abdullah Al-Fatani. Tu dia. Jadi kalau mau nak pergi Taif itu, ya, usahakan pergi belah malam lah, jangan pergi belah siang. Nampak ya? Sampai kita subuh pagi, mungkin kita terlepas sebab jemaah satu. Jangan lepas Zuhur pula. Zuhur asar jangan lepas. Subuh tu untuk hari kemarin. Kita hari ni punya sembahyang, besok subuh pagi baru lekap 5. Hari ni baru 4, baru 3 ya. Saat ni Isya baru 4, subuh besok baru 5. Faham? Subuh tadi pagi punya hak kemarin ni. Nampak tu? Kita mula dengan Zuhur. Waktu kita, hari kita mula dengan, sebab tu nama dia Zuhur. Nama dia Zuhur pasal dia zahir. Awal ketika Rasulullah turun nak sembahyang, Jibril mari ajak dekat Nabi, ajak mula-mula sembahyang yang dizahirkan, sembahyang tengah hari. Maka dia panggil sembahyang Zuhur. Faham? Tu dia. Itu nama Zuhur. Pasal apa? Dia yang dizahirkan dulu. Dalam 5 waktu, dia yang dulu dizahirkan pada tengah hari. Maka dinamakan dia sembahyang zahir, sembahyang Zuhur. Nombor 1, nombor 2 asar, nombor 3 maghrib, nombor 4 isya, nombor 5 subuh. Itu dia. Nampak tak? Malaikat asar duduk tunggu lah ni, nak sambut subuh besok pagi. Ada aja besok, ada lagi hari besok, ada subuh. Malaikat besok ni, hari asar ni akan bersama-sama kita sembahyang subuh besok pagi. Nak dengar bacaan Al-Quran tu imam. Nampak ya? Kemudian masa itu juga turun satu gerombolan malaikat daripada langit bersama-sama waktu subuh tadi. Yang asar tadi ini akan naik bergila ganti. Yudabbirul amr bersama ila al-ardh summa yakhruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu al-fasl mimma ta'udun. Al-Quran sebut dalam surah Alif Lam Mim Sajadah. Tiap-tiap hari berurus malaikat naik.
Tahap tempat dia sampai tu kalau kamu nak naik sendiri 1000 tahun. Tapi sisi Allah, sehari yang malaikat nak turun, sehari yang naik turun. Kalau kamu kena pergi ke tempat yang nak bawa amalan kamu tu 1000 tahun. Al-Quran dia tak nampak? Faham ya? Begitu punya tinggi dan jauh. Balik kita kepada apa kita baca sekarang baik. Jadi makanya kata tadi ini, yang ni Arab supaya keluar Arab malaikat seperti bukan mereka itu lelaki dan bukan perempuan, dan tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Jadi Rasul-Rasul disebab orang kafir Quraisy Mekah kata, kalau dia Rasul, dia tak boleh pergi market, tak boleh pasar, tak boleh makan, tak boleh minum. Nampak tak? Dia kena jadi begitu baru kami terima dia sebagai Rasul. Nampak tak? Tu Arab Quraisy kata Rasul-Rasul ni mesti macam malaikat. Nampak tak? Tak makan, tak minum, tak boleh pergi pasar. Nabi pergi pasar, dia beli belah, beli barang apa semua, beli makan. Nampak ya? Tadi tu ada sakit, ada begitu begini. Dia berkata kalau dia macam kita. Macam mana dia Rasul? Rasul ni kami yakin taklah turun daripada langit macam malaikat. Tu yang turun malaikat kita ajak, dia ajak pada kita nampak kita ni bukan kena Nabi itu macam Rasul, macam malaikat. Nampak tak? Kita hanya menjadi seolah-olah malaikat 5 kali sehari. Kita kena masuk alam malakut. Bila tuan-tuan? Sebab kita ada jiwa, kita ada unsur malak dalam diri kita. Bagi kita ada satu malaikat, bagi kita ada satu syaitan, jin dia panggil. Bagi diri kita, tiap-tiap manusia ni ada satu jin, satu malaikat ni. Tuan-tuan, ada. Nampak? Ya. Jin istimewa Tuhan jadikan untuk manusia. Dia bukan ada mak bapak jin ni. Dia tak ada beranak pinak dia. Nampak tak? Tiap-tiap jadi seorang manusia, Allah sertakan dia dengan satu jin, dengan satu malaikat. Dah. Bila Nabi kata begitu, Aisyah pun tanyakan Nabi, apakah ya Rasulullah engkau juga ada jin? Aku pun ada, Nabi kata. Tapi jin aku ni dia taat, patuh, ikut aku. Nampak tak? Nampak? Dia sentiasa menyuruh yang baik. Dia sentiasa membawa kepada perkara yang ma'ruf. Nampak? Itu dia lah. Sampai sekarang jin tu ada di Madinah. Di tanah perkuburan Baqi' di Madinah. Sampai sekarang duduk dah jin tu. Bila Nabi dah mangkat, jin tu keluar. Dia panggil Qarin. Nampak tak? Tu kadang-kadang kita nampak orang hidup kan, duduk jalan tadi ni kan. Ada je. Saya pernah cerita dulu kan. Ini tu guru saya lah, Dr. Harundin sendiri. Dalam dia punya apa? Dalam dia punya ulasan-ulasan ni terlibat betul rupanya kawan saya pun kena. Dua ada kawan saya dua ada hari ni. Tu dia. Dia pensyarah daripada UKM, pensyarah. Dia ulang balik satu hari. Dia lalu tepi bas stand, lebih kurang dekat maghrib lah. Tengok seorang gadis duduk pegang payung dengan file. Student UKM duduk tunggu bas. Dia pun belum nikah lagi lah. Dia ni muda lagi. Duduk cari pasangan kan orang. Tentu tengok seorang perempuan duduk berdiri. Ini peluang baik ni. Dia berhenti kata. Nampak beri salam. Ni lambat lah ni. Boleh saya tak balik. Nampak? Saja nak mengkatai kan no? Betul lah. Budak perempuan dia pun malu alam ini. Ni lambat, ni gelap ni dah. Nampak tak apa mainlah. Saya pun nak hadap ke sana. Dia pun ada urusan nak pergi ke situ. Bawa lah perempuan ni. Sampailah ke tempat rumah perempuan ni. Tahulah orang nak masuk rumah. Nampak rumah. Lepas perempuan ni. Nampak? Nama perempuan ni Azizah. Dia cerita Biramli. Nama Azizah. Nampak? Ya. Perempuan tu pun turun, budak perempuan tu turun balik rumah dia. Tinggal payung dengan fail dalam kereta. Nampak? Dia tidak sedap. Dia dah jalan jauh berapa puluh kilometer dah. Tengok fail dengan payung tu ada di kereta. Allah nak kena hantar balik ni. Bagus ya, nak hantar balik dapat jumpa. Nampak tak? Otak kata betul lah. Lepas 3-4 hari dia pun balik, dia pun ini patah balik, dia balik. Pergi tengok alamat semua dah. Tahu lah rumah dia pergi hantar dah. Bawa fail, bawa payung. Beri salam, keluar alamat Cik Muda. Cari siapa ni? Saya nak hantar barang ni. Boleh saya jumpa dengan Azizah? Terpegun lah. Rupanya
Perempuan tu mak dia. Tu, terpegun sikit lah. Ha? Betul ke dia ni payung tinggal dengan fan dia tinggal dengan kereta saya baru ni saya muat dia balik. Hantar dia balik ke rumah. Dia tertinggal payung dan kereta, dia mesti nak hantar balik. Apalah, main naik tu, main rumah. Dia pun naik rumah, tunjuk gambar. Ni ke? Yang ni. Dah sebulan mati dia dah. Nampak? Sebulan dah mati dah. Main makcik pergi tunjuk kubur. Pergi tunjuk kubur tu dah. Itulah dia lah. Jadi bila kita mati tuan-tuan, benda ni keluar. Nampak tak? Keluar. Ya? Ini cerita betul sahih. Kawan saya sendiri. Kawan saya sendiri. Pensyarah sampai sekarang tak ada lagi. Muda sikit pada saya lah. Itu dia antaranya. Dan mungkin sekali ada kita ni ada jin, ada malaikat semua. Ya, jin tu dia duduk mundar mandir. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Mundar mandir berjalan dalam dada-dada manusia. Nampak tak? Minal jinnati wan nas. Daripada jin dan manusia. Maka ada dua. Nampak tak? Dia ada jin manusia. Hak manusia punya lebih bahaya daripada syaitan manusia, lebih bahaya daripada syaitan jin. Syaitan jin kita baca auzubillahi minasyaitanir rajim, dia lari. Syaitan manusia kita baca dia lari, dia main dekat. Itu dia. Nampak? Dia pun boleh baca sama kita. Dia. Maka itu lebih bahaya syaitan manusia daripada syaitan jin. Jin ni dia ada dia punya prinsipal sendiri. Nampak tak? Dia pun begitu juga, ada perkara yang dia tak boleh ubah, dia tak boleh. Tu lah. Macam kita mengaji ni. Jin ni semua boleh bahasa walaupun dia tak masuk sekolah. Walaupun dia tak masuk sekolah, dia boleh dengar, boleh faham semua bahasa di dunia ni. Itu dia. Nampak tak? Dia jumpa orang Melayu, dia boleh faham bahasa Melayu. Dia jumpa orang India, boleh faham bahasa Tamil. Dia jumpa orang Cina, boleh faham bahasa Tionghoa. Nampak tak? Boleh berlaku. Ini jin. Satu kelebihan special sikit. Kita tak boleh dulu, kita kena mengaji, kena belajar. Boleh? Tak elok? Qul uhiya ilayya an istam'a nafar min al-jin faqala inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Kita tengok ayat pertama surah jin. Jin bagi tahu kepada Rasulullah, Jibril menghabaq dekat Nabi bahwasanya sekumpulan jin telah mendengar kamu baca Quran. Ya Muhammad, engkau baca Quran, dia dengar. Dan dia begitu terpegun, dia berkata inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Sungguhnya kami telah dengar Al-Quran yang sangat ajaib. Dia nampak? Dia boleh faham Quran tu. Nampak tak? Dia. Kita nak kena mengaji. Tak mengaji tak boleh. Tapi kita ada kelebihan. Kita ada telinga hati. Yang tu dia tak ada. Nampak tak? Telinga hati ni yang boleh faham apa dia ayat-ayat Quran yang dibaca oleh tu imam. Nampak tak? Nampak tak? Makmum tak reti ayat-ayat tu. Tu imam baca, boleh masuk telinga hati kita. Dia kalau masuk telinga hati kita, dapatlah. Nak masuk telinga hati kita ni, dia kena bawa nafsu amarah itu berhubung dengan nafsu mulhamah. Dia kena pergi tasawuf sikit lah. Kena mengaji tarikah sikit, baru boleh jumpa ya. Dia ada 7 nafsu. Nafsu al-amarah di tengah ni. Nafsu belah kini, ini belah kanan panggil lawamah. Mulhamah belah kiri. Nampak? Mutmainah atau pusat. Radiyah, kamilah, mardiyah, dia naik sampai kepala. Nampak? Sampai sini. Nampak? Tu. Tengok ni ya. Mata kita kena sujud. Ya. Summa radadna asfala safilin. Tuhan kata kemudian kami tarik dia turun sampai ke bawah. Di ruangan ni asalnya. Kami tarik turun sampai ke bawah. Summa radadna asfala safilin. Kami bawa sampai ke bawah. Ni. Sebab dia kena tarik balik dia macam periskop kapal selam. Nampak tak? Kena tolak dia balik dia kata. Baru nampak alam akhirat dengan jiwa kita. Baru nampak alam ketuhanan. Baru nampak alam izzah. Itu dia nampak. Tak bawa dia ke sini, tak nampak. Sebab tu kita kena kuat berzikir. Silakan muazzin ke segala hormat untuk menggunakan azan. Tafadhal. Allah
Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Marhaban. Qurratu a'yun ya Allah. Pana Muhammad radhiyallahu la Hamdan lillah wa salatan wa salaman ala nabiyyina sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'd. Ya. Itulah kita sebut tadi ya. Jadi makanya keluar pada aurat malaikat seperti bukan mereka itu lelaki dan bukan perempuan. Jadi mereka ini tidak seperti malaikat. Jadi kita oleh kerana unsur malak dalam diri kita, sebab itu kita bila sembahyang ni kita sudah bertukar seolah-olah malaikat. Nampak? Tak boleh makan, tak boleh minum, ada hukum pula ya. Tak boleh bergerak kepada perkara yang lain daripada pergerakan solat. Tak boleh baca asli pada kalimah-kalimah ayat-ayat zikir yang khusus pada solat. Dalam semua keadaan kita sudah bertukar menjadi malakut. Jadi orang sembahyang sudah masuk kepada alam malakut. Kita sekarang alam mulki ni. Dunia ni dia panggil alam mulki. Sekarang ni tuan-tuan berada dalam masjid yang mulia ni. Tuan-tuan sedang berada di alam mulki. Maknanya alam yang dikuasai oleh para malaikat yang bersegi pentadbiran perjalanannya, diurus, atur oleh Allah dengan dijadikan para malaikat yang special. Malaikat ni yang tengok ni, malaikat ni yang jaga ni, malaikat ni yang nampak tak ya? Ini bagian keren, ini malaikat bagian keren pula, ini malaikat bagian tumbuh-tumbuhan, ini malaikat bagian nampak, bagian dalaman kita ya. Nak rasa manis, pahit, manis, sebelah rasa lidah kita ni, lidah kita ada sebelah rasa ni, sebab tu unsur-unsur malak. Nampak tak? Yang kita sendiri. So, bila kita mati, malaikat ni semua keluar. Habis. Semua akan keluar. Ya, bahagian hati, bahagian jiwa, bahagian otak, bahagian cahaya, bahagian telinga, semua akan keluar mengucapkan selamat tinggal. Habis, tak ada apa dah. Nampak? Kosong kita. Itu kita panggil. Maknanya unsur kita ni alam mulki, tapi sekali-sekali di alam mulki kita kena masuk alam malakut. Allahu Akbar, ihram, sembahyang tu takbir tu menjadi ihram. Kita dalam makna haram. Nampak? Faham ya? Macam haji. Allahu Akbar, sudah masuk ihram. Nampak tak? Maka kita kena jadi orang yang dalam ihram solat. Jadi kita kena
jaga pantang larang. Pantang larang dia apa? Jangan bergerak pada lain yang disuruh, jangan baca pada yang dimaktub, jangan kita ingat selain hanya kepada Allah, dan kita tumpu seluruh amalan kita mesti khusus hanya kepada Allah, dipanggil khusyuk. Ini urusan malaikat. Jadi kita jadi malaikat dalam 10-15 minit. Ikut sembahyang kita buat lah. Lagi lama sembahyang kita buat, lagi banyak, lagi lama lah kita berada di alam malakut. Nampak tak? Boleh faham ya? Orang sembahyang ni berada di alam malakut. Sebab itu dia bersifat seperti sifat malaikat. Bagi-bagi salam, kita alih pula kepada sifat manusia kita. Itu kena jaga. Masuk mula dikuasai oleh makhluk yang kita jin tadi, yang kita syaitan jin tadi. Na'udzubillah. Semua tu kita kena faham lah. Ilmu ni semua kena ada, kita kuasai, baru kita dapat mentadbir diri kita sebagai seorang hamba Allah, ya, khususan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita faham lah. Jadi maknanya begitu. Dan makna basyariah itu sifat yang bergantung dengan basyar. Dan mereka itu anak Adam. Sebab dia panggil Adam ni Abu Bashar. Dia yang terunggul yang mula sebagai Abu Bashar. Sebelum dia bukan Abu Bashar. Pernah kita sebut tadi, sebelum Allah bagikan Adam, sudah ada 1 juta Adam. Sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam AS, sudah ada 1 juta Adam. 1 juta Adam ni makhluk, satu makhluk Tuhan pernah jadikan, wujudkan sebelum Nabi Allah Adam AS. Tapi mereka tidak ada budaya, mereka tidak ada rasul, tidak ada kitab. Nampak tak? Tidak ada peradaban. Ya, jadi mereka bukan masuk dalam kumpulan Madaniyah, belum lagi. Ya, mereka ni hanya sebagai makhluk yang diutus, yang Allah Ta'ala bagi dia dalam kaum bumi ini, ya. Tapi tidak ada budaya, tidak peraturan, tidak ada hukum, tidak ada apa sama, ya. Maka malaikat mengisytiharkan. Kita dalam mu'tamar malaikat kata, ataj'alu fiha, ya Allah, nak buat apa depa ni? Nampak? Khalifah ni pengganti kan? Makna khalifah ni pengganti. Nak ganti benda yang tak ada. Yang tak ada tu, kalau nak ganti lagu yang tak ada tu nak buat apa? Depa dah tak ada, susah buat lagi dalam macam depa. Maka tu malaikat tanya, ataj'alu fiha, nampak? Ya, may yusfiha wa yasfiku dima. Ya, nak buat apa depa ni? Depa berbantah-bantahan, berbunuh-bunuhan, bertubuh-tubuhan darah. Nampak tak? Yang tu yang kami tahu. Kalau nak buat balik lagu depa dah berbunuh-bunuhan, berbantah-bantahan, dah mati habis semua. Nak buat lagu kami doa dah. Nahnu sami'u bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami berada sekarang, kami tasbih, kami takdis, kami tahmid kepadamu ya Allah. Kalau kami doa dah, kami doa elok. Jadi nak buat depa ni siapa ni? Siapa depa ini? Dah. Satu pertanyaan yang bersifat unsur-unsur yang ingin mengetahui, curiosity, orang putih kata, nampak? Very curious. Dia nak tanya. Jadi pendek kata nak tahu benda ini. Maka Tuhan pun tak dapat bagi jawapan kat dia. Sebab mereka tak ada ilmu macam kita. Dia tidak ada darah ilmu macam kita. Dia tidak ada kekuatan ilmu macam kita. Nampak? Dia hanya ada satu je. Macam burung tiung, macam burung kita ajak dia satu patah, dia abang tu bila-bila habis. Betul lah. Itu kita faham betul lah. Kalau kita pergi pendaraan di Kuala Lumpur ni, dia pejabat pendaraan negara, kita pergi di Kuala Lumpur, orang nak buat pinjaman perumahan kan, kita bawa file-file apa semua, pergi jumpa di kaunter dia tengok file. Dia punya kata-kata tu yang tu, dia tak abang lain lah. Kita kata saya mai encik punya borang ni tak siap, encik borang kena isi ni. Jadi encik tolonglah saya mai jauh. Dia tak dengar. Dia kata encik kena tengok borang ni, kena isi dulu ni. Nampak? Encik minta maaf encik, saya mai dengan pahang ni susah nak dapat ni, nak balik. Susah kalau encik boleh tolong. Dia abang tu balik. Saya encik dah tak boleh. Macam burung tiung. Pegawai yang dilatih khas di depan kaunter, dia pejabat bendaharaan untuk permohonan pinjaman perumahan. Itu dia. Masya Allah. Macam itulah. Jadi malaikat macam tu. Makanya Allah kata nak terang dekat mereka ni, aku nak buat ni something special, something very supersonic, something
ya, yang luar daripada pengetahuan kamu, daripada budaya kamu, daripada budaya manusiawi yang telah aku cipta, termasuklah makhluk sebelum kamu. Kerana daripada unsur-unsur yang baru, mereka ni diberi oleh Allah unsur-unsur kerohanian yang luar biasa yang kamu tak dapat lihat. Maka tu kita kena mengaji ilmu tasawuf. Tak tahu benda ni. Dengan sebab unsur-unsur inilah malaikat disuruh sujud kepada kita. Bukan pasal tubuh badan kita ni. Tubuh badan ni bukan pasal fizikal luaran, ya. Fizikal luaran pun dah cantik dah. Cantik pada makhluk lain ni. Tapi dalam unsur-unsur metafizik, dia bagai. Bahasa itu kita faham dah dari mana juga kan. Metafizika, satu urusan meta, tapi dia berkait dengan fizik kita. Meta satu benda yang gaib, kita tak nampak. Ya, antaranya akal kita, nurani. Kita ada tiga kan? Kita ada lahiriah, tubuh kasar, kita ada rohaniah, kita ada nuraniyah, tiga. Kita ada tiga. Pertama, zahiriah, tubuh kasar kita, fizikal, luaran kita, betul tak? Kedua, kita ada apa? Ruhaniyah, akal kita, sense orang putih kata, tak nampak ya? Tapi kita terima, hidup, kita ada nyawa, betul? Ya, kita ada nafsu, keinginan, kita ada syahwat, selera, ya. Pun kita tak nampak. Yang ketiga, nuraniyah. Yang ni bukan semua orang dah nampak tak? Ya, cahaya ketuhanan yang kita tak nampak. Itu dia lah. Ini yang dia kata unsur-unsur yang tak boleh terang pada malaikat. Malaikat tak boleh faham. Kalau hamba pun dia tak boleh faham, dia tak ngaji. Dia diutus bagi ni. Jadi Allah bukan untuk nak ngaji para malaikat ni. Sebab tu Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ketahui kamu tak tahu. Aku nak terang tak boleh. Unexplained. Orang putih kata apa? Unexplained. Kena baca dulu tu. Past tense kan? Nampak? Suatu yang tak dapat diberi penjelasan kepada kamu lah. Nampak tak? Unsur-unsur itu yang dipanggil sebagai unsur-unsur yang kita sebut pertama sebagai akal. Akal. Kedua, hati, kalbun, bukan mudrah. Mudrah seketui daging. Ni hak lagi lembu dah kita boleh makan, kambing. Kita punya tak boleh makan. Dia ada kalbun, suatu unsur daripada alam tinggi, ditenggekkan di atas buah sanubari, jantung kita. Nampak tak? Dipanggil kalbun. Kalau segi daripada segi kerohanian kita panggil kalbun. Baik dia, baiklah kita. Jahat dia, jahatlah kita. Betul tak? Ala wahyal qalb, ketahui dia adalah hati. Orang Melayu panggil hati. Indonesia panggil jantung. Kita pukul dua-dua jantung hati tu. Senang. Dia tak? Tak payah fikir banyak. Nombor dua. Nombor tiga, kita ada nafsu. Yang kita sebut tadi lah. Ya. Amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Dia ada 7 spot dalam badan kita ni. Dia sebagai untuk mentadbirkan organisasi jasadiah. Tu. Dia sebagai pegawai, dia sebagai pentadbir, dia sebagai ketua, dia sebagai juru akaun, bagai-bagai lah. Tu 7 tu. Maka kita kena segarkan 7 tu. Nampak? Kita kena relate dia, link dia 7 tu. Nampak tak? Supaya kita dapat tampil kehidupan dengan penuh sempurna. Sehingga sampai kepada mutmainnah, dapat kita naik sampai mutmainnah, kita akhir hayat kita, umur kita mutmainnah, bahagia kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini semua alam. Sebab tu kita baca dengan kena baca dalam nama betina. Irji'i ila rabbiki, nampak? Radiyatan mardiyatan. Nampak tak? Mengikut tata bahasa Arab lah. Ya. Dia masuk dalam kumpulan ismul alam alal muannath betina. Nampak? Dia masuk dalam kumpulan betina, feminin. Noun seorang putih kata. Nampak? Jadi kita ambil bahasa begitu. Jadi pendek kata, kita sebut sampai mutmainnah. Dia kata sampai ke pusat, sampai ke sini.
Ya, kita dapat, alhamdulillah selamat. Tu yang kita nak bawa sikit tuan-tuan. So kita faham. Baik, saya baca sikit pada kitab kita hafal nak baca kitab tadi daripada hubung kait Rasulullah SAW ni. Kitab ni masya-Allah tak ada jual di Malaysia ni. Kita tidak terdedah, kita punya ulama-ulama pun tidak terdedah kepada kitab ni. Dia terus daripada tanah, daripada Asia Tengah, Asia Barat. Saya pun dapat hadiah daripada guru-guru kita di Madura, ya, insya-Allah. Baik, kita sebut sikit. Wa min al-khasa'is aidan aqduhu sallallahu alaihi wasallam bila waliin wa bila syuhudin wa bila mahrin ibtida'i wa intihai. Di antara keistimewaan Rasulullah SAW ni, itu harus adalah dia akad nikah Nabi SAW tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mas kahwin. Nampak tak? Sama ada di awal atau di akhir. Nabi menikah tak payah pakai wali. Nampak tak? Perempuan nak nikah tu tak payah bawa wali mai. Itu dah. Itu Nabi kita. Apa kita dengar, kena-kena dia tak? Saya baca ni kitab Zurul Zalam ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantin, salah satu daripada imam Melayu Masjidil Haram. Dia tulis kitab ni. Dia kata lagu ni lah, ya, wa minal khasa'is, di antara kekhususan Rasulullah ni aidan aqduhu sallallahu alaihi wasallam bila waliin wa bila syuhudin wa bila mahri ibtida'in wa intihai. Di mana Rasulullah nikah tak payah perlu ada saksi, tak payah ada wali, tak ada mas kahwin. Nampak tak? Mana-mana perempuan Nabi suka nak nikah, Nabi tanya, hamba nak nikah aku? Dia kata sudi, maka itu aku nikahkan diriku, aku nikahkan kamu pada diri aku. Habis, boleh bawa balik rumah jadi isteri. Nampak? Nabi Adam kena ada wali. Wali dia Allah. Nabi Adam nak menikah, bila dia sedap hidup, tengok Tok Hawa ada belah kiri dia, punyalah comel tuan-tuan habaq. Jiwa dia memberontak daripada awal. Nampak tak? Dia pun nak pegang. Allah kata jangan sentuh, melainkan kamu kena lebih dulu berakad. Nampak tak? Dia dah kena bagi dia punya mas kahwin. Nampak tak? Tu nah. Ini pun ada kitab dia cerita ni. Mas kahwin dia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dia. Nampak? Itu dia. Dan Allah nikahkan Adam dengan Hawa ketika itulah. Itu dia. Itu yang kata dia, yang bunyi apa nama? Khutbah kan, ya. Baik, sambung dia tadi ini kita ambil. Kemudian lagi dikatakan apa nama al-musannif, ya. Dikatakan musannif lagi, ya. Wa jumlatu ma khussa bihi sallallahu arba'atun anwa'i. Seluruh keistimewaan Nabi ini ada dalam 4 macam. Ada 4 kumpulan. Ahaduha al-mubahatu wa ayil taghfifatu minha ibahatul wisali wa huwa an yusila sawman nahar bi imsakil lail ma'a sawmi alladhi ba'dahu min ghairi an yat'ama syai'a. Apa makna kata tadi? Antara minum Nabi ini pertama harus, ya, dibolehkan bagi Nabi kerana antaranya Nabi boleh puasa wisal. Puasa wisal ni apa tuan-tuan? Nabi tak mau buka puasa awal, boleh buka puasa lambat dapat pahala. Kita tak boleh. Kita tak boleh. Puasa wisal. Kata Nabi puasa hari ni, mai maghrib Nabi tak mau buka puasa. Nabi nak buka lambat sikit, boleh dapat pahala. Itu dia. Nabi tak mau buka langsung, nak sambung sampai besok, boleh. Nabi saya boleh, nampak tak? Kita tak boleh. Kita kata buka puasa, masuk waktu buka puasa dah 7.30. 7.30 automatik puasa kita dah buka, walaupun kita tak makan. Jadi nampak tak? Walaupun kita tak makan, tak minum, tak masuk apa-apa dalam rongga kita, bila cukup 7.30 automatik kita sudah habis kita punya puasa. Tidak lagi boleh sambung jadi makruh. Nampak tak? Makruh dan mudarat pada diri kita sendiri. Tu dia, nampak? Nabi dah. Nabi suka-suka dia. Allah Ta'ala bagi, ya, iaitu menyambung puasa di siang hari dengan menahan puasa di malam hari, serta puasa pada hari berikut tanpa makan sesuatu pun. Nabi boleh tak makan apa pun tak apa. Nampak? Kita disuruh ambil sahur,
Kena ambil sahur sikit pun dalam makan sahur juga, ayak sejuk pun jadilah. Tapi Nabi buatlah. Nabi tak pernah lah makan puasa, tak ada makan sahur langsung. Sekurang-kurang Nabi akan, dan paling banyaklah Nabi akan bersahur dengan minum ayak. Minum ayak. Itu yang paling baik ya. Kemudian lagi, wa yaqdiya bi'ilmihi wa yahkuma wa syahada li nafsihi wa far'ihi wa 'ala 'aduwihi. Apalagi dia kata, Nabi boleh putus apa perkara dengan ilmu hukum, dengan apa-apa dengan ilmu dia sendiri. Nabi boleh menjadi saksi sendiri bagi diri sendiri, anak dan juga atas musuhnya. Nabi boleh jadi saksi diri, tak payah panggil saksi, satu saksi baru bagi kata nak apa-apa perkara anak ni, Nabi tak perlu panggil satu orang jadi saksi nak. Tak. Nabi sendiri boleh saksi untuk diri dia, begitu juga saksi untuk anak isteri dia, boleh jadi saksi juga kepada siapa yang dia suka, dan dia boleh putuskan hukum dengan ilmu dia sendiri. Nampak? Apa-apa dia kurang hukum, maka itulah dipakai sebagai hukum syarak. Jadi nampak tak? Sebab tu banyaklah hukum-hukum yang keluar daripada Nabi sini. Contohnya macam zakat fitrah. Zakat fitrah tu datang daripada hukum Nabi lah, bukan hukum Al-Quran. Ya, dalam Quran tidak ada hukum, tidak ada zakat fitrah. Zakat lain semua ada, zakat fitrah tak ada. Zakat fitrah ni daripada Nabi sendiri. Nabi sendiri keluar hukum suruh bayar zakat fitrah. Nampak tak? Dan diterima sebagai hukum syarak. Jadi nampak ya? Begitulah. Jadi pendek kata, dalam soal syahadah ni kita kena faham semuanya berkaitan Nabi. Kemudian yang ketiga lagi, wa tajuzu lahu syahadatu bimadda'a. Boleh bagi Nabi jadi menjadi saksi atas apa yang didakwanya atau pengakuannya. Apa Nabi dakwa semuanya betul. Walaupun kita tak kata Nabi tengoklah. Nabi cerita pasal neraka betul. Cerita pasal syurga betul. Nampak tak? Sebab tu Nabi dibawa berorientasi pada malam Mi'raj, diperlihatkan kepada Nabi sebanyak 18,000 alam. Bukan satu tuan-tuan. Kita ada kata dalam Fatihah kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puja-puji bagi Allah, tertentu pada Allah yang mentadbir seluruh alam. Banyak alam itu ya. Maka Muhyiddin Ibn Arabi, seorang ulama besar, dia kata apa? Al-Alamin dalam ayat ini merujuk kepada 18,000 alam. Allah mentadbir 18,000 alam. Sebab tu kita kena puji kepada dia. Wajib dia diterima puja-puji. Wajib kita memuja-puji dia. Wajib dia saja menerima puja-puji. Nampak? Ya. Kerana seluruh 18,000 alam, ya, sampai kena alam jiwa, alam otak, alam hati, alam fizikal kita pun ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu kita kena faham begitu. Jadi makanya, ya, walahu akhdhu ta'ami ghairihi in ihtaja ilahi wa yajibu 'atauhu lah. Di mana Nabi ini boleh ambil makanan siapa pun dia boleh ambil tanpa minta izin. Dia nak makan makanan siapa boleh. Nampak tak? Orang masak tinggal, dia boleh ambil makan tu, dia makan sendiri. Nampak tak? Ya? Ketika beliau memerlukan dan wajib beri makanan itu kepada, bila Nabi minta, wajib kena bagi. Itu dia. Itu Rasulullah. Kita nak kena beli, nak kena minta izin kita baru boleh. Dia dah. Ibrahim Idham dia ceritakan, hanya semata-mata makan sebiji kurma yang bertabur di bawah. Dia pergi beli kurma, dah beli dah berapa kilo dia beli, kemudian dia nak keluar, nak berjalan keluar, ada nampak kurma di tanah. Tak pakai lah, jatuh lah, tak guna lah. Dia pergi ambil kurma di tanah, dia dah makan. Travel, dia balik ke Palestin 4 bulan. Daripada Makkatul Mukarramah dah pergi Palestin 4 bulan. Dah sampai di Palestin Masjid Al-Aqsa, semasa dia sembahyang sunat, habis sembahyang sunat dia tidur. Dalam tidur dia ada mimpi. Nampak? Datang malaikat dan kata dia, amal ibadat orang ni Tuhan tak terima. Amal ibadat haji yang dia buat, dia bukan di Mekah tu. Ibadat haji yang Tuhan tak terima, ibadat solat semua Tuhan tak terima, ibadat zikir sunat semua Tuhan tak terima. Hanya semata-mata kerana ada satu benda haram dalam perut dia, kurma yang dia kutip makan tadi. Tu dia, nampak? Sedang jaga, ya Allah, rugilah aku, haji aku Tuhan tak terima. Patah balik 4 bulan lagi, 8 bulan sampai balik di Mekah. Pergi cari orang tua tu dah mati, tinggal anak. Dihabaq orang tu budak anak, bapa hang duk menjaga kurma, aku beli kurma kat bapa hang.
dah habis beli semua kat aku pun nak berjalan, tiba-tiba aku tengok ada keluar sebiji bertabur atas bumi, aku pun ambil makan, aku ingat tak ada apa, bapak aku tak mau dah pernah jatuh di bawah, rupanya masih lagi milik bapak dia, nampak? Kena minta izin, tu dia, nampak? Tu, maka minta halal, anak tu kata saya halalkan. Bila kata halal, barulah lega, dia balik pula ke Palestin lagi, setahun lah, baru sampai Palestin balik. Dalam masa yang sama dia tidur juga, datang malaikat yang sama kata, hari ini baru Allah terima ibadat kamu. Kalau kita bayang jadi ini pasal tak minta izin. Nabi tak, Nabi boleh makan apa saja yang dia mau tanpa mohon izin, tanpa jual beli, tak ada hukum jual beli kat Nabi. Nampak? Ini satu kekhususan Rasulullah yang tidak ada kepada lain, ya. Wala yantakhidhu wudu'uhu bin-naum wa aktsaru hadhihi al-mubahati lam yaf'alhu. Tidak batal ayat sembahyang Nabi bila dia tidur, nampak dah? Kebanyakan perkara-perkara yang boleh-bolehkan bagi beliau itu tidak pernah dilakukan oleh. Tapi walaupun semua Nabi tak buat lah. Walaupun benar ni boleh, Nabi tak pernah Nabi ambil makan orang tanpa izin lah. Sebab bila Nabi buat begitu jadi sunnah. Tak, kita kena ikut. Wattaba'u la'allakum tahtadun. Hendak kamu ikut dia, supaya kamu dapat petunjuk. Apa Nabi buat jadi petunjuk. Kacau. Dia pergi ambil hak orang yang makan tanpa izin jadi sunnah. Kita tak boleh. Kacau lah. Maka tu Nabi tak buat. Walaupun benda-benda ni boleh pada Nabi, tapi Nabi tak buat. Nabi menikah, nampak? Pergi jumpa bapa dia. Bukan Nabi perheret perempuan tu, atau orang perempuan tu Nabi habaq nikah sendiri tak. Nampak tak? Nabi pergi jumpa, nampak? Pergi jumpa abang Safiyah. Ya, aku ingin peristeri kan adik kamu, nampak? Abang tu kata, abang adik aku dah tua lah. Tua repot dan tak ada apa lah, nampak? Rugi hang lah hari ni lah. Nabi ambil benda tu ni. Tu lah. Nabi kata dah, aku bukan menikah pada syahwat, nampak tak? Aku menikah pada ada kelebihan diri dia sendiri. Nikah. Itulah. Dia minta juga izin, dia pergi jumpa wali. Walaupun dia boleh menikah tanpa wali. Nampak? Jumpa-jumpa mana-mana jalan-jalan tu, bagi kami je. Yang menikah pun, tahu yang boleh menikah. Tapi nak buat kerja, dia buat kerja dulu dia sunnah pula. Kacau kita lah. Maka tu Nabi tak buat benda-benda. InsyaAllah tuan-tuan dekat tu lagu kita akan sambung lagi. Apa nama yang kita mengaji ini. Maka telah lalu bahawa keluar dari qaid itu aurat yang bergantung dengan malaikat. Ini kita baca kemudian. Akan datang kita marilah ya. InsyaAllah ya. Kuliah kita bulan depan kita sambung muka surat 195. Program yang ke bawah, maka telah lalu bahawa keluar dengan qaid aurat yang bergantung dengan malaikat. Aku qauli hadza sallallahu alaihi wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.